pada pandangan Datuk Doktor sendirilah, kewujudan sekolah vernacular itu sendiri pun sepatutnya tidak wujud di Malaysia. Sepatutnya tidak ada lah, sebab tidak ada di mana-mana di dunia ini yang ada orang Cina ada sekolah vernacular yang dibiaya oleh kerajaan. Tidak ada. Hanya di Malaysia saja. Maknanya kalau di Thailand mungkin ada sekolah vernacular, tetapi tidak dibiaya oleh kerajaan, swasta saja. Tetapi di negara kita, atas persetujuan kita dalam kontrak sosial, maka kita membenarkan wujudnya sekolah vernacular ini, dan ia bertambah-tambah menjadi 1/5 daripada jumlah sekolah di negara kita itu. Padahal ia aliran sampingan saja, bukan aliran utama. Tetapi jumlah sekolah itu dan barangkali akan bertambah lagi lah. Jadi saya kira ialah kita harus lihat kembali lah, sebab kita tidak ke mana-mana pun dalam keadaan sekarang ini. Topik ini sebenarnya, Datuk Doktor, merupakan topik yang saya kira sangat sensitif di kalangan masyarakat Cina. Dan saya yakin kalau video ini keluar, barangkali akan mendapat reaksi daripada pelbagai pihak sebenarnya. Tetapi tak nak kita kena bercakap dari sudut realitinya. Begitu. Cuma sebagai seorang yang berbangsa Cina, apakah sebenarnya yang sangat dibimbangi oleh masyarakat Cina apabila mereka mempertahankan sekolah vernacular ini, sehingga kalau kita sebut bab sekolah vernacular ini, terutama dalam pengalaman saya dalam Dewan Rakyat, rakan-rakan kita daripada ahli-ahli parlimen yang berbangsa Cina, mereka akan memberikan reaksi yang agak tidak senang. Sudah tentu didorong oleh pengundi-pengundi sendiri, rakyat mereka mahu melihat begitu. Jadi apa yang sangat dibimbangkan ini kalau ia berlaku tidak wujudnya sekolah vernacular? Ya, masyarakat Cina Malaysia ni adalah masyarakat etno-linguistik, etno-bahasa. Ini bermakna bahasa itu adalah perkara yang paling penting dalam budaya mereka, bukan agama. Ini berbeza dengan orang Melayu Malaysia. Orang Melayu Malaysia ini adalah kelompok bukan etno-linguistik ataupun etno-bahasa. Mereka adalah kelompok etno-agama. Maknanya kalau di Malaysia ni, jangan usik Islam itu. Kita dapat lihat isu stalking sekarang ini, dan begitu sensitif lah. Tetapi kalau tentang bahasa Melayu, orang Melayu sendiri yang mempelihkihkan bahasa mereka sendiri pun. Tetapi orang Cina, mereka kelompok etno-linguistik, etno-bahasa. Mereka pertahankan bahasa mereka itu melalui sekolah vernacular ini. Kalau kita lihat, tak perlu pun Cina Malaysia itu pertahankan bahasa Cina itu, sebab ia akan berkembang maju di China, di Hong Kong, di Taiwan dan juga di Singapura. Siapa nak belajar pergi sana lah. Iya, maknanya bahasa Melayu, bahasa Cina itu akan tak akan hilang di dunia lah, sebab ia ada akar di China, di Hong Kong, Taiwan dan sedikit di Singapura. Tetapi lihat bagaimana Cina Malaysia memperjuangkan bahasa Cina itu kan. Maknanya kalau boleh kita kata dengan izin, Mandarin is overprotected by the Malaysian Chinese. Overprotected. Protect sudah cukup lah, tak perlu overprotected. Dan sekarang ini kita boleh tengok, seperti YB kata, kalau bangkit saja soal bahasa sekolah vernacular, lihat reaksi rakan-rakan di parlimen kan, dan juga mereka di lapangan, di luar, tengok bagaimana mereka memperlihatkan reaksi mereka. Sebab mereka ialah kelompok etno-linguistik, etno-bahasa.
dalam budaya mereka yang paling atas ialah bahasa mereka, Ya. bukan agama mereka. Ini berbalik pada orang Melayu yang kita dapat lihat orang Melayu sendiri pun tak yakin kepada bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibunda mereka, bahasa nenek moyang mereka, bahasa bangsa mereka, untuk memajukan negara dan memandaikan anak bangsa. Ya. Orang Melayu sendiri ada yang tak yakin. Ya. Ya, 1-2 orang. Tetapi 1-2 orang itu sudah cukup untuk menafikan seluruh sejarah orang Melayu itu. Ya, betul. Tetapi Cina lain. Mereka kelompok etno-linguistik, etno-bahasa. Saya di sini barangkali ada sedikit perbezaan di antara kami di pihak PAS dengan Datuk Doktor. Saya sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat. Setakat hari ini PAS tidak berpendirian untuk menutup sekolah vernacular sebab kami berhadapan dengan pengundi dan sebagainya. Bahkan kami lebih kepada membiarkan atau memberikan kebebasan sekolah vernacular untuk terus beroperasi, tetapi hendaklah tindak baik dari sudut penguasaan bahasa Melayu. Cuma barangkali apabila pandangan demi pandangan diutarakan oleh Datuk Doktor dan juga rakan-rakan yang lain, boleh membuatkan kami mungkin perlu untuk fikir semula pendekatan ini, sebab kita tidak boleh untuk barangkali untuk selesa dengan keadaan pada hari ini hanya untuk mendapat sokongan yang sementara pada hari ini, sedangkan untuk jangka masa yang panjang ia boleh menjejaskan pembinaan negara bangsa. Sebab kita telah melihat bagaimana berpuluh-puluh tahun kita merdeka ini, rupa-rupanya dasar integrasi kita ini tidak berjaya dalam membentuk perpaduan. Jadi di sini saya rasa kita boleh untuk mempertimbangkan balik apakah pendekatan baru untuk perlu untuk kami laksanakan dalam kita menyantuni isu sekolah vernacular seperti ini. Cuma soalannya, apabila berlakunya sekolah vernacular ini, kita kata perlu perestu aliran, pejuang-pejuang sekolah agama pula ini, mereka akan mereka pula terpaksa defensif terhadap kewujudan sekolah-sekolah agama. Atau bagaimana pandangan Datuk Doktor? Ya, respon saya kepada soalan YB ialah ini negara orang Melayu. Negara ini bertuan. Ya. Jadi dalam konteks sekolah tahfiz itu, jawapan saya, orang Melayu adalah tuan di negara ini. Jadi tak salah ada sekolah tahfiz itu, tidak salah. Sebab ia mewakili agama yang disebut di dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia bahawa Islam sebagai agama persekutuan barangkali. Ya, sebab negara ini ada tuan dari mula sejarah sampai sekarang. Walaupun British datang, British menjajah kita, tuannya masih orang Melayu. Ya, betul. Dan saya kira konsep ini perlu difahami. Dan apabila orang Melayu itu tuan, sekarang ini majoriti, dominan dan penduduk asal, maka saya kira sangat-sangat adil untuk beberapa aspek kemelayuan dan keislaman itu. Diletakkan sebagai keutamaan maksudnya. Diletakkan sebagai keutamaan dan berkembang lebih daripada yang lain-lain. Sebab negara ini bertuan. Bolehkah sebenarnya ungkapan itu diterima oleh orang-orang bukan Melayu sebenarnya? Sepatutnya tidak ada masalah. Mereka minoriti di negara ini. Jadi bagi saya, jadilah kelompok minoriti yang baik. Be a good minority. Itu hakikat kan. Terima sajalah. Mengapa nak diherutkan fakta sejarah itu? Dan bila kita kata Melayu adalah tuan di negara ini, maknanya mereka memiliki negara ini, dan ini boleh dilihat dari segi sejarah, dalam buku-buku sejarah ataupun sejarah penjajah kita. Apabila mereka datang menjajah kita, mereka menganggap Melayu adalah penduduk asal dan pemilik negara ini. Jadi saya kira kelompok minoriti ini harus sedar diri bahawa mereka minoriti, dan jadilah minoriti yang baik.
Seperti saya. Masuk bakul angkat sendiri.